Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Abdul Hakim bin Abdul Karim. Nombor matrik 051667. Mata pelajaran Kajian Ajaran Sesat. Subjek USI Part 2 302. Pada hari ini kami akan membentangkan ajaran Al-Arqam di Malaysia. Nama pensyarah Prof. Dr. Engku Ahmad Zaki bin Engku Alwi. Kita masuk kepada pengenalan. Yang pertama sekali, Al-Arqam ni merupakan gerakan agama di Malaysia yang diasaskan oleh Ustaz Asy'ari Muhammad bersama beberapa orang sahabat beliau pada tahun 1968 di Kampung Datuk Keramat, Kuala Lumpur. Ia juga dikenali sebagai Jemaah Aurat Muhammadiyah dan telah mengembang pengaruhnya di kalangan berbagai lapisan masyarakat Islam di seluruh Malaysia. Ajaran-ajaran Al-Arqam mendapat sambutan sebilangan masyarakat yang menganggapnya sebagai sebuah badan dakwah yang unggul sebelum ia dianggap sesat dan diharamkan oleh Majlis Fatwa Kebangsaan pada Ogos 1994. Kumpulan ini menyebarkan kegiatan dakwah Islam melalui bidang pendidikan, penerangan, penerbitan, perusahaan, perniagaan, perubatan dan pertanian. Pengasasnya, Ustaz Asy'ari Muhammad adalah bekas seorang guru agama yang berkelulusan sekolah menengah Ma'had Isyamuddin, Kelang, Selangor dan meninggal dunia di Hospital Ipoh pada 13 Mei 2010 akibat jangkitan paru-paru. Jenazah beliau telah dibawa ke Rembau, Negeri Sembilan selepas solat jenazah di Ipoh. Okey, sekian daripada saya. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Zamir bin Sulaiman. Nombor matrik 050231. Pada kali ini saya akan membentangkan sejarah penubuhan ajaran Al-Arqam. Ajaran Al-Arqam ni dimulai dengan namanya dulu. Namanya diambil sepenuh nama seorang sahabat Nabi Muhammad SAW, yakni Sayyidina Arqam bin Abi Arqam. Pada gerakan ini bermula pada tahun 1968, yakni dianggotai selama 10 hingga 12 orang ahli pada ketika itu. Namun jumlah itu bertambah pada 40 pada tahun 1976. Pada tahun 1987 pula akan mencatat anggota selama 5 hingga ke 6,000 keahlian. Pada tahun 1994, bancian yang dibuat oleh Bahagian Hal Ehwal Islam Jabatan Perdana Menteri telah menganggarkan seramai 6,000 pengikut ajaran ini yang bersifat fanatik, manakala selebihnya 15,000 adalah bersifat simpatisan. Utusan Melayu melaporkan pada 4 Julai 1994 melaporkan seramai 10,000 ahli yang dibanci yang mengikuti ajaran Al-Arqam. Pada mulanya, ajaran Al-Arqam ini bertapak di Datuk Keramat. Namun pada tahun 1973 hingga 1975, ajaran ini mendapat perhatian dan penerimaan ramai oleh masyarakat setelah dia bertapak di kawasan seluas 5 ekar di kampung Sungai Penchala, Damansara. Seterusnya, Al-Arqam ini adalah suatu ajaran yang berjaya mempengaruhi golongan muda dan dewasa yang berminat untuk mendekatkan diri dengan ajaran Islam. Pada Disember 1985, Al-Arqam telah berpindah ke Kampung Sempadan, Karak, Pahang.
yakni tempat yang dijadikan tempat kediaman tokoh-tokohnya dan tapak sekolah Al-Arkam. Namun, tapaknya di Sungai Penchala masih diguna sebagai pusat operasi. Ironinya, mengikut bahagian hal ehwal Islam di Jabatan Perdana Menteri, Al-Arkam tidak pernah berdaftar dengan pejabat pendaftaran pertubuhan dan walaupun mempunyai cawangan hampir di seluruh negeri di Malaysia. Sekian sahaja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anwar Safaruddin Ahmad bin Wahid Al-Khan, nombor metrik 051644. InsyaAllah saya akan menyambung pembentangan yang telah dibentang oleh kawan saya sebentar tadi. Seterusnya, ciri-ciri ajaran Al-Arkam dan pegangannya. Di antara ajaran-ajaran pegangan Al-Arkam yang salah dan menyeleweng yang boleh menyesatkan umat Islam adalah seperti berikut. Mempercayai bahawa Syekh Muhammad As-Suhaimi, pengasas aurat Muhammadiyah, tidak mati dan akan lahir sebagai Imam Mahdi. Seterusnya, mempercayai bahawa Syekh Muhammad As-Suhaimi telah berjumpa dengan Rasulullah SAW di dalam Kaabah dengan keadaan jaga dan menerima aurat Muhammadiyah itu daripada baginda. Seterusnya, mengadakan tambahan pada lafaz syahadah dengan fakta palsu yang menyebut Syekh Muhammad As-Suhaimi sebagai Imam Mahdi dan menyamakan tarafnya dengan Khurafat Ar-Rashidin. Seterusnya, mentafsir secara salah terhadap maksud ayat 3 surah An-Nisa dengan mendakwa bahawa asal pernikahan hendaklah bermula dengan 2 isteri dan seterusnya 3 dan 4. Ini bertentangan dengan tafsiran muktabar dan sekaligus menolak ijma' ulama' tentang hukum nikah. Seterusnya, Ketua Kumpulan Al-Arkam mendakwa bertemu secara sedar dengan Rasulullah SAW dan para sahabat yang lain serta berdialog dengan baginda. Dakwaan ini melanggar asas syariat Islam kerana ini bermakna Al-Quran dan hadis belum selesai dan tamat. Pengikut Al-Arkam telah mencapai satu peringkat taksub kepada ketua sehingga sanggup mendewa-dewakan Asy'ari Muhammad dan mempercayai beliau mempunyai barakah, karamah dan syafaat. Seterusnya, Asy'ari Muhammad didakwa diberi kuasa oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dakwaan ini boleh membawa kepada syirik kerana ia sanggup menyekutukan Allah. Seterusnya, Al-Arkam juga tidak mematuhi undang-undang dan enakmen agama Islam negeri dan undang-undang bertulis yang berkaitan dengan hal ehwal Islam di negeri-negeri dan tidak mematuhi serta menghormati keputusan alim ulama. Seterusnya, Syekh Muhammad As-Suhaimi, pengasas aurat Muhammadiyah, berjumpa Rasulullah SAW dalam jaga dan menerima aurat Muhammadiyah daripada baginda Rasulullah SAW di dalam Kaabah. Seterusnya, Syekh Muhammad As-Suhaimi adalah khalifah Rasulullah SAW dan meletakkan setaraf dengan Khulafat Ar-Rashidin. Seterusnya, Rasulullah SAW, para sahabat dan para awliya didakwa boleh ditemui secara jaga selain melalui mimpi. Mereka datang untuk mengesahkan sesuatu yang diperlukan oleh pengikut-pengikut Al-Arkam, umpamanya mengenali siapa yang taat dan siapa yang tidak taat kepada Al-Arkam dan pemimpinnya. Seterusnya, Syekh Muhammad As-Suhaimi dipercayai kononnya boleh datang menolong apabila diseru namanya. Dan yang terakhir, Asy'ari Muhammad dipercayai selain seorang yang soleh, wali yang mempunyai karamah, adalah seorang mujahid akhir zaman. Asy'ari mendakwa dirinya dan keturunan Bani Tamim, iaitu satu rumpun dengan keturunan Nabi Muhammad SAW yang memegang panji-panji Al-Mahdi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah saya akan sambung pembentangan
untuk ajaran Al-Arqam ini merupakan subjek kajian ajaran sesat yang diajar oleh Profesor Dr. Engku Ahmad Zaki bin Engku Alwi. Jadi untuk tajuk saya adalah fatwa dan warta pengharaman ajaran Al-Arqam ini. Jadi JAKIM iaitu Jabatan Kemajuan Islam Malaysia telah melihat adanya penyelewengan akidah dalam organisasi ini, dan setelah bermuzakarah dengan pemimpinnya Ustaz Asy'ari, iaitu Ustaz Asy'ari Muhammad, pengasas ajaran Al-Arqam ini, tindakan pertama yang dilakukan oleh kerajaan adalah mengharamkan buku Aurat Muhammadiyah pegangan Darul Al-Arqam pada tahun 1986. Jadi sebagai pencerahan dan penjelasan terhadap kes ini, bahagian Hal Ehwal Islam di bawah JAKIM dan di Jabatan Perdana Menteri telah menerbitkan buku yang bertajuk penjelasan terhadap buku Aurat Muhammadiyah pegangan Darul Arqam pada 6 November 1986 untuk untuk mengelakkanlah untuk memberi kesedaran kepada orang ramai dan masyarakat untuk tidak mengikuti ajaran sesat ini. Jadi di Timur Tengah, Al-Arqam terus berusaha menjalankan aktivitinya sehinggalah berlaku peristiwa penangkapan 19 orang anggota Al-Arqam oleh pihak keselamatan Mesir pada 14 April 1994 ketika mereka membuat persembahan haram memperkenalkan ajaran Al-Arqam ini di Taman Antarabangsa Madinat Nas di Kahirah, Mesir. Dan pihak keselamatan Mesir menganggap Al-Arqam ini adalah dikenali sebagai pelampau. Jadi kini kumpulan Al-Arqam tidak lagi wujud kerana telah diharamkan oleh kerajaan Malaysia pada tahun 1994, tetapi ianya wujud kumpulan Rufaqa yang mana kemudian bertukar kepada nama Global Ikhwan Sendirian Berhad, iaitu GISB. Dan kerajaan Malaysia telah mengharamkan kumpulan Al-Arqam ini berdasarkan fatwa Majlis Fatwa Kebangsaan yang dikeluarkan pada 5 Ogos tahun 1994, dan fatwa Majlis Kebangsaan memutuskan bahawa ajaran dan fahaman kumpulan ajaran Al-Arqam ini bertentangan dengan akidah dan syariah Islam sekaligus mengakibatkan syirik. Berikutan itu, Ustaz Asy'ari, iaitu pengasas ajaran Al-Arqam yang ditahan bersama beberapa pemimpin kanan kumpulan Al-Arqam ini mengikut Akta Keselamatan Dalam Negeri, iaitu ISA, dan telah membuat pengakuan terbuka mengenai penyelewengan Al-Arqam ini, dan kemudian beliau dikenakan tahanan rumah di Rawan dan Labuan, dan berikutan dikenakan tahanan tersebut. Selepas itu beliau dibebaskan pada 25 Oktober pada tahun 2004. Jadi saya rasa itu sajalah untuk fatwa dan warta pengharaman untuk ajaran Al-Arqam ini. Jadi sekian daripada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdullah Amir binci Azmi, nombor matrik 051584. Saya akan membentangkan kesimpulan ajaran Al-Arqam. Yang pertama, Al-Arqam adalah satu pertubuhan yang berjaya berbentuk akhlak peribadi ahlinya agar lebih mulia. Yang kedua, ketika pertubuhan dakwah lain jauh ketinggalan dalam soal ekonomi, mereka sudah berjaya membentuk suatu jenama perniagaan di bawah label Al-Arqam. Yang ketiga, penyebaran dakwah Al-Arqam dilakukan melalui bidang pendidikan, penerangan, penerbitan buku dan majalah, perniagaan, perubatan dan pertanian. Yang seterusnya, sistem ekonomi Al-Arqam mendapat pujian pelbagai pihak dan pengaruh Al-Arqam meluas hingga ke peringkat antarabangsa. Yang kelima, pelibatan Al-Arqam dalam kegiatan perniagaan memecahkan monopoli orang bukan Islam dalam bidang ekonomi. Seterusnya, menjadi pemangkin kepada penglibatan umat Islam dalam bidang perniagaan, perusahaan dan perucitan. Yang keenam,
Al-Arqam juga telah dapat melahirkan golongan usahawan yang mampu bersaing dalam pasaran terbuka. Akhir sekali, ekonomi Al-Arqam hanya tinggal kenangan dan tidak mungkin wujud kembali. Kegagalan mastermind Al-Arqam untuk hanya fokus kepada bidang ekonomi dilihat sebagai salah satu sebab kejatuhan Empire Al-Arqam. Itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.